Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata yang sebenarnya dalam melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua akan beroleh kerahmatan di dunia maupun di akhirat. Mimbar Jumaat ingin memperkatakan tentang arti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beberapa hari lagi kita akan menyambut hari keputraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia sekalian, arti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti cinta biasa yang mudah untuk dituturkan. Cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang perlu kepada pembuktian, perlu kepada pengorbanan dan perlu kepada perjuangan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bukan cinta murahan, tetapi cinta yang dibayar dengan harga yang cukup mahal oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut jelas menyatakan bahawa orang yang mengaku cintakan Allah, maka dia hendaklah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah mereka mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah tidak tepat jika kita menganggap hanya meletakkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menafikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang berbahagia sekalian, apakah yang perlu kita lakukan untuk meraih cinta Allah dan cinta Rasul? Di antara perkara yang disebut oleh para ulama untuk meraih kedua-dua perkara tersebut adalah seperti mana yang berikut. Yang pertama, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut lahiriah baginda. Artinya, kita mengakui, membenarkan dan beriman segala perkara kesempurnaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menghukumkan kufur bagi sesiapa yang mencaci fizikal atau bentuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan baginda terserlah dengan wajahnya yang tampan, putih dan bersih. Setiap anggota baginda wajib dimuliakan oleh setiap umatnya. Baginda adalah manusia pilihan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuruti setiap sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam.
perlu difahami bahawa sunnah-sunnah baginda ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang berbentuk sunat. Sunat dan wajib adalah seperti sunnah yang wajib adalah seperti solat fardu 5 waktu dan juga puasa di bulan Ramadan. Manakala sunnah yang sunat adalah seperti bersugi, memakai serban dan memakai wangi-wangian. Perlu juga diketahui apabila disebut sunnah, maka ia meliputi segala apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tidak terbatas kepada pakaian dan sifat fizikal baginda sahaja, tetapi sunnah adalah lebih luas daripada itu. Sidang Jumaat yang berbahagia, dari segi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berakhlak kecuali dengan akhlak yang terbaik. Akhlak baginda adalah terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qalam ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang bermaksud sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang cukup agung. Dari segi pergaulan baginda sesama masyarakat juga pergaulan yang cukup luar biasa. Baginda boleh bercampur dengan semua lapisan masyarakat. Apabila bertemu kanak-kanak, baginda akan bergurau dengan kanak-kanak tersebut. Apabila bertemu dengan orang yang lebih tua, baginda akan memuliakan mereka. Apabila bertemu dengan golongan wanita, baginda akan menjaga kehormatan wanita tersebut. Baginda juga orang yang pertama memberi salam apabila bertemu dengan para sahabatnya. Bagindalah suami yang terbaik bagi para isterinya, ayah yang terbaik bagi anak-anaknya, datuk yang terbaik bagi para cucunya, sahabat yang terbaik bagi para temannya, ikutan dan pimpinan pimpinan yang terbaik bagi seluruh umatnya sampai hari kiamat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bersempena dengan kehadiran bulan Maulidur Rasul, marilah kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu contoh dan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan hanya diambil dari sudut pakaian sahaja, tetapi akhlak kita tinggalkan. Sayangilah baginda, kerana itu adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema sambutan Maulidur Rasul, tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini adalah satu Malaysia, satu ummah, yang membawa mesej perpaduan dan toleransi. Penyatuan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selepas peristiwa hijrah telah berjaya melahirkan satu umat Islam yang kuat. Hasilnya, syiar Islam telah berkembang di serata dunia. Kesatuan inilah juga yang ingin kita capai pada masa ini untuk menjadikan umat Islam di Malaysia umat yang kuat dan disegani. Janganlah pula ada di antara kita yang menjadi pemecah belah kesatuan ini yang akan menyebabkan umat kita menjadi lemah. Di antara contoh kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sanggup membiarkan diri dipatuk oleh binatang berbisa ketika di Gua Sur kerana ingin melindungi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala bahaya. Yang kedua, Sayyidina Ali karamallahu wajhah sanggup menggantikan diri di tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hijrah, walaupun dia sedar itu boleh membahayakan dirinya. Yang ketiga, para sahabat sanggup melindungi nyawa baginda sewaktu peperangan. Mereka sanggup mati syahid daripada membiarkan tubuh baginda dilukai oleh musuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan berselawat ke atas junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, aulan nasabi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salat. Yang bermaksud, manusia yang paling utama bagiku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang kedua, la taj'alu qabri indan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Yang bermaksud, jangan kamu jadikan kuburku tempat berpesta, yakni bersukaria, dan hendaklah kamu berselawat ke atasku, kerana selawatmu itu akan sampai kepadaku di mana sahaja kamu berada. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.